Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Abang harap semua dah pukul 10 lebih, nak dekat 11 dah. Jangan late siapa sangat. Sebab yang tu kadang menggemukkan badan. Yang ni kebanyakan doktor bagi tahulah nasihat doktor. Tapi ikut hampa lah. Hampa nak bagi badan cabi sikit tu boleh lah makan malam, tak ada masalah. Okey, apa pun malam ni abang nak ulas tentang isu hangat yang tengah jadi dekat Malaysia sekarang. KWSP, di mana KWSP dikatakan hendak ditarik sehingga usia 65 tahun duit tu. So daripada 55 tahun depa dah tarik depa kata pi tarik pi 60 nak pi tarik pi 65. So dan ada beberapa perkara hangat dalam isu KWSP ni yang kita nak ulaskan malam ni. Okey, apa isu hangat tu sekejap lagi abang beritahu. Okey, asal KWSP semua orang tahu lah apa tu KWSP kan. Kumpulan Wang Caruman Pekerja, kumpulan wang simpanan atau wang caruman pekerja, di mana setiap tahun KWSP ni dia ada dividen dia. Berapa persen ramai orang tak berapa ingat berapa persen. Ramai orang pun tak tanya berapa persen. Tapi memang tiap-tiap tahun ada persentage semua pekerja yang carum KWSP dia dapat. Macam semua tahu, caruman KWSP adalah potongan daripada pekerja dan majikan. Caruman KWSP persendirian. Bagi peniaga, orang yang bekerja sendiri, orang yang berniaga sendiri, mereka boleh carum KWSP secara sendirian. So, pergi dekat KWSP, kita boleh carum atas nama kita. Just bagi IC, buka akaun. Kalau dah ada akaun, cantik. Just buat caruman sendiri. Untuk certain amount lah. Jangan terlalu tinggi sangat. Sebab apa? Bila kita carum KWSP terlalu tinggi, maka kita kena bayar teks. Kalau atas daripada RM5,000, kalau kita tunjuk pendapatan kita atas daripada RM5,000, kita kena bayar teks. Itu adalah teks persendirian atau personal tax, personal income tax. Itu bukan sales tax ataupun business tax. Ini adalah personal income tax. Okey, sekarang isu dah tengah hangat. Orang dah kata, semua dah kata pasal apa daripada umur 55 nak pergi 65. Awak tak maintain 55. Okey, benda ni kementerian tak buka mulut lagi. Pihak KWSP pun tak buka mulut lagi. Mereka masih mendiamkan diri lagi mengenai isu ini. Ini abang nak beritahu lah. 25 memang wajar. Sekarang wajar ke tak wajar? Itu kita tengok. Okey, kita tengok satu benda ni ya. Adakah wajar atau tak wajar umur 55 ni? Atau 65 wajar ke tak wajar? Okey, standard abang beritahu. Usia. Okey, kalau kita tengok sekarang pencen kerajaan pun masih 55-56 tahun. Dan kalau katakanlah department tu kurang orang berpengalaman, baru depa extend. Lepas pencen, depa bagi pencen, lepas tu depa panggil balik. Depa suruh sambung khidmat. Di mana bila suruh sambung khidmat ni, apa akan jadi kalau depa akan jalan gaji macam biasa, tapi pencen tu macam mana? Dan lagi satu, kita kena tengok, ini bukan untuk kaki tangan kerajaan saja. Tangan kerajaan pencen dia sekarang masih 55-56. Jadi bila kaki tangan kerajaan, kaki tangan swasta, setahu abang lah, atas umur 55 yang masih bekerja ni dah makin kurang dalam satu company. Kalau kata pekerja swasta, di mana pekerja swasta pun kalau kita tengok maksimum sampai umur 60. Atas umur 60 ni orang susah nak ambil untuk bekerja. Jadi dia bagi limitation sampai 55-60 tu dia suruh berhenti. Jadi fikir sebab apa pihak swasta suruh berhenti? Sebab mereka sudah berusia, jadi mereka tiada tenaga untuk bekerja seperti biasa. Mungkin pengalaman mereka terlalu tinggi, ya betul.
Tapi kalau dia nak bekerja seperti usia muda tu memang dah tak ada sangat dah, kurang sikit dah, ada yang kurang banyak. Jadi adakah wajar kalau KWSP pengeluaran duit KWSP dijadikan ketika usia 65 tahun? Okey, kita kena tahu satu benda, 65 tahun ni bukan simple lah. Sebab bukan ramai orang yang masih hidup, yang orang kata badan dikandung nyawa sehingga usia 65 tahun. Ada yang rezeki usia tu terlalu. Kalau KWSP depa ni tarik pergi sampai umur 65, siapa yang nak merasa duit tu? Bukan pencarum tu yang akan merasa duit, bukan orang yang keluarkan duit tu, orang yang sepatutnya dapat duit tu yang merasa duit. Tetapi mungkin waris, ini mungkin, di mana KWSP, duit di dalam KWSP perlu diwasiatkan. Baru dapat dekat waris tersebut. Kalau tak diwasiatkan, macam mana? Adakah waris dapat? Ini lagi satu isu. Mak atau bapa dah meninggal, maka duit tu adakah akan dapat pada anak? Sebab mereka beritahu duit KWSP kena wasiatkan juga. Kalau tak wasiatkan, tak tulis nama dekat, tak pergi inform dekat mereka suruh tulis nama tu, maka pembayaran tu akan menjadi terlalu sukar. Jadi fikir, kalau pergi letak sampai umur 65, wajar ke benda ni? Orang yang carung KWSP tu, katakanlah contoh macam kita carung KWSP, kalau pergi sampai umur 65, kita nak merasa pun lambat. Anak cucu kita nak merasa pun susah. Habis duit tu nak beli dekat siapa? Takkan nak buat sebagai donation kot, derma kot. Fikirlah secara rasional. Umur 55 ni untuk ambil duit KWSP ni dah cukup cantik dah. Wajar 55. Sebab di usia 55 ni ramai orang dah start retirement. Orang dah start relax. Mungkin mereka pergi buat berniaga sendiri. Mungkin mereka start bawa taksi. Mungkin mereka dah, orang kata dah pergi relax dekat kampung dah. So mereka nak merasa duit tu. Mungkin mereka ambil duit tu nak settle hutang yang sedia ada. Mungkin loan rumah ke, atau nak tolong anak-anak sambung belajar ke, buat bisnes ke, mereka nak invest dalam perniagaan anak-anak. So di usia 55 ni, orang kata dah angka tu 55 tu dah kira cantik. Jangan pergi extend pergi 60, 65. Sebab kita tak tahu harga tua ni sampai bila dia akan hidup. Kalau orang kata rezeki dia sampai 56, 57, siapa nak merasa duit tu? Dah lah orang kata proses kepada waris pun apa jadikan susah. Di mana kena orang kata ada siapa-siapa fikir duit KWSP orang tertentu nak pergi wasiatkan pada dalam usia muda ke, bila dah tua ke. Tak ada siapa yang akan buat kerja tu. Sebab apa? Bagi mereka rasa mereka akan hidup mungkin lebih lama. So kami nak menikmati duit KWSP tadi. Jadi memang tak ada siapa nak pergi mewasiatkan. Tapi bila pergi tanya dekat dekat kaunter KWSP, bapa atau mak pernah wasiatkan tak? Fikir. So pihak KWSP sendiri menyukarkan situasi tu. Pihak KWSP sendiri menyukarkan situasi tu. Duit KWSP ni memang banyak, kita tahu ada dia rolling untuk macam-macam bisnes, depa buat trading, depa untuk bagi dividen kat kita. Ya memang betul. Tapi pada masa sama, fikir duit tu bukan duit hampa. Duit rakyat Malaysia di mana susah payah perit berjemur tengah panas pergi bayar setiap bulan tu. Hampa tahu tak macam mana dapat nak menikmati duit tu? Dia simpan macam tu ya sampai bertahun-tahun. Dia simpan. Last sekali sebelum dia meninggal pun tak bagi keluar. Lepas dia meninggal pun susah sangat nak bagi waris dia merasa. Habis siapa nak merasa duit tu? Biasa fikirlah kalau hampa sendiri pun pihak KWSP sendiri pun, kalau kata mereka beli something pun, satu mereka nak merasa. Tak ada kalau anak cucu mereka nak merasa. Kalau tiga kategori ni pun tak boleh merasa, berapa mereka nak beli benda tu, betul tak? Mereka pun tahu fikir benda tu. Sebab mereka pun carum gaji mereka juga dekat KWSP. Jadi pihak KWSP, pegawai-pegawai orang yang berkhidmat dalam KWSP tu pun tahu situasi yang dijadikan tu daripada 55 ke 65 tu memang suka sendiri pun. Sebab
Abang tak pernah jumpa, abang kata jarang lah nak jumpa orang yang berumur 60 dekat KWSP, yang bekerja di KWSP. Memang tak nampak, semua bawah 50-an. Termasuk manager-manager dia. Kalau kata nak ada umur 60 pun, mungkin satu atau dua dalam satu negeri. Jadi bayangkan, mereka sendiri pun atas umur 55, mereka tak mau nak bagi berkhidmat. Lepas tu mereka kata duit tu ambil umur 65. Wajar tak wajar benda ni? Memang tak wajar lah. Memang betul lah benda ni, memang tak patut lah mereka buat macam tu, betul tak? Umur 55 bukan duit mereka tu, duit dia. Berapa hampa nak tak ada hampa dah buat trading dengan duit orang, hampa dah buat duit dengan duit orang, dah bagi dia. Memang hampa buat besar, duit besar, hampa bagi dividen sikit, tak apalah, sebab kami semua buat simpanan. Jadi bagi balik lah duit kami. Bukannya kami pergi minta di usia muda, bukan minta usia 30-an, 40-an, minta lepas retirement, lepas umur 55. So bagi option, ada orang masih nak menikmati dividen tersebut, bagi option kat mereka. Okey, di mana option patut dibagi, orang kata pilihan dipatut diberi. Okey, umur 55 mai dekat KWSP, sign dokumen sama ada nak ambil keluar semua duit ataupun nak simpan sampai usia 60 atau 65. Bagi option macam tu, bagi pilihan. Kalau yang mana nak bawa keluar, bagi dia bawa keluar duit tu umur 55. Yang mana tak mau bawa keluar, nak bawa keluar umur 60, nak umur 65, suruh sign agreement, kata usia tu baru boleh bawa keluar. Kalau kata apa-apa jadi, kami wasiatkan kepada anak-anak kami waris. Yang tu tak apalah kalau buat macam tu. Rasanya memang pihak KWS akan buat perkara macam tu. Sebab bagi mereka rasanya semuanya adalah keuntungan. Jadi duit siapa yang melayang dekat situ, fikir-fikirkan. Sebab duit pihak KWSP, pekerja KWSP pun ada dalam tu juga. Jadi fikir, letak diri hampa dekat tempat orang lain. Fikir wajar ke tak wajar. Kalau tak wajar, boleh pakai apa idea yang abang sarankan macam ni. Panggil orang yang dah usia 55, panggil. Bagi dua pilihan. Sama ada mereka boleh simpan sampai satu usia 60 ke 60, ikut pilihan mereka sign dekat situ, satu agreement. Tak ada kalau bawa keluar duit tu daripada akaun, biar mereka menikmati. Buat dua pilihan. Kalau mereka nak simpan, mereka nak merasa dividen tu, bahasa okey 55 tak mau pakai duit, tak apa, umur 55 kami tak mau pakai duit, biar kami ambil tahun depan ke, lagi 5 tahun ke. So mereka sign agreement, tambah lagi 2 tahun, 5 tahun, simpan duit mereka. Sebab duit tu, orang kata apa, hak milik orang tersebut, bukan hak milik pihak KWSP. Ya, dah Abdul Rashid, insyaAllah aku call lah. Busy sikit buat live, isu hangat ni. So duit tu adalah hak milik rakyat, pihak swasta, pihak kerajaan, semua pekerja. Hak milik pekerja tersebut. Jadi baik, sepatutnya pihak KWSP minta kebenaran pihak pekerja tersebut, bukan ikut sewenang-wenangnya. Hampa letak satu tarikh, hampa letak satu umur, hampa nak bagi, hampa tak mau bagi, hampa yang buat keputusan. Itu salah. Sebab itu bukan duit hampa, duit pekerja yang dia perah keringat susah-susah dengan hidup dia macam mana pun tak tahu. Makan kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang pun tak tahu. Dia bagi duit tu kat hampa sebagai tempat simpanan. Hampa bubuh syarat, kata umur ni boleh ambil. Umur 55 dah kira cantik dah. Atas daripada umur 50, bagi option, kena bagi pilihan. Kalau nak buat, bukan ketika usia muda mereka kena sign. Masa umur 55, masa birthday mereka kan, 1 hari lepas birthday kan, 5 minggu lepas birthday kan, buat agreement baru. Kalau nak simpan lagi lah, kalau mereka nak simpan lagi. Kalau mereka tak mau simpan, clearkan duit tu cepat-cepat kat mereka. Sebab itu adalah hak milik orang. Duit tu adalah hak milik orang. Macam dekat bank. Kalau dekat bank, kita simpan duit, itu adalah hak milik siapa? Orang yang simpan tu. Bank hanya boleh kenakan charge setahun. Okey, macam ni kami potong. Tapi last kalau dia kata okey, duit ni dah ada banyak, anda mati dah, kami nak ambil semua duit. Kalau ingat senang ke semua orang nak bagi duit macam tu? Tak ada kan? Macam tu lah, sama lah sistem dia.
Di mana bank pun bagi sistem yang sama. Di mana hampa nak simpan, hampa boleh simpan duit. Hampa tak mau simpan, hampa boleh ambil duit hampa anytime. So macam itulah option yang patut diberikan. Kalau nak simpan, okey, buat satu agreement. Sebab benda ni long term. Mereka nak simpan kalau nak simpan. So bagi option. Di mana bila long term, simpanan dia akan ambil masa. Dan dividen pun akan menjadi, orang kata apa, makin bertambah. So bagi option kat orang tu. Kalau umur 55 hampa nak ambil, mai ambil cepat-cepat. Sign, ambil duit. Kalau hampa tak mau ambil, mai juga sign agreement, kata kami nak. Kalau dalam tempoh berapa lama tu kata si Polan dah meninggal, maka dekat siapa dia nak waris. Ini sistem. Patut pihak KWSP buat sistem macam ni. Bukannya menyusahkan orang dengan mengatakan kami nak tarik daripada 55 pi 60. Dari 60 kami nak pi tarik 65. Duit siapa yang nak tarik tu? Duit mak bapak hamba ke? Tak ada kan? Duit kami juga, betul tak? Jadi janganlah pandai-pandai nak buat keputusan sendiri. Tanya pada si tuan punya duit. Jangan ikut suka buat keputusan sendiri. Pihak KWSP, kami telah memberikan anda amanah di mana memegang duit kami. Dan sekiranya kami inginkan, kami tidak akan mencarum lagi. Itu adalah keputusan kami sebagai. Jadi jangan pandai-pandai buat keputusan kami nak bagi umur 65 baru kami nak bagi, kami nak tarik pergi umur 60. Itu bukan duit hampa. Itu bukan duit hampa. Itu adalah duit kami sebagai pencarum. Jadi pastikan hampa minta persetujuan pencarum tersebut. Melainkan pencarum tu tidak waras, hilang akal budi, maka lainlah cerita dia. Dan tu tak apalah kalau dia jenis pencarum tu memang dah meninggal dah sekarang dan tak ada siapa waris nak mai tuntun. Itu lain cerita lah. Ini kami mempunyai keluarga yang ramai di mana ada penuntut-penuntut harta peninggalan mak bapak semua memang duk ada. Jadi jangan buat pandai-pandai serupa macam harta bapak, harta mak bapak hampa. Kata 55, saya kata 60, saya kata 65, duit siapa tu? Bukan harta peninggalan mak bapak hampa, betul tak? Itu adalah duit kami, rakyat Malaysia, pekerja-pekerja, pencarum-pencarum di Malaysia. Bukan foreigners Bukan mak Bangla, bukan mak Mina Vietnam duit Yang ini adalah rakyat Malaysia punya duit. Rakyat Malaysia mempunyai hak sepenuhnya untuk bersuara dalam hal ini. Sebab duit kami tu bukan duit hampa. So pastikan kalau ada pihak KWSP yang tengok live ni, tolong inform kat pegawai-pegawai hampa supaya jangan buat pandai-pandai. So, minta persetujuan dulu pada pencarum. Sekiranya pencarum bersetuju, baru hampa boleh mengambil apa-apa tindakan yang wajar ke atas duit kami. Ini adalah black and white, tak boleh ikut suka hati. Kami tak sign apa pun kata kami kena ambil dalam usia 60 kan 65. Jadi pihak yang tak ada berkenaan tu jangan pandai-pandai nak beritahu kata daripada 55 nak tarik pi 65. Benda ni boleh menghangatkan isu, boleh menjadikan hangat. Benda bukan main bukan duit hampa. Jadi pastikan hampa tidak membuat kerja yang kurang waras. Sebab ini adalah duit rakyat. Jadi tak payah duk main. Sekarang suara rakyat lah suara yang paling besar. Jadi pastikan jangan ada hampa tunggu sampai rakyat turun padang baru hampa nak ambil tindakan yang wajar. So ulas benda ni cepat-cepat. Abang minta tolong dekat pihak KWSP cepat-cepat bagi feedback untuk perkara ni. Ulas benda ni, buat meeting cepat-cepat kalau boleh minggu depan. Letak dekat usia 55 atau bagi pilihan atas umur 55 kalau nak simpan, sign agreement. Jangan pandai-pandai hampa sendiri buat keputusan kata, oh 55 dia tak mai, okey kami simpan terus. Jangan buat keputusan macam tu sebab ini bukan duit hampa. Ini adalah duit rakyat Malaysia. Di mana dekat Singapura pun kita tahu usia 55 kalau nak ambil duit, ada prosedur dia tertentu, documentation dia bagi duit. Dia tak ada tarik-tarik dolak dalih. Malaysia nak buat macam tu. Jadi pastikan hampa ikut ketetapan yang berletak daripada awal lagi selama 50-60 tahun. Di mana
sampai usia 55. Atas daripada tu bagi option. Mai, hampa sign. Sama ada nak ambil habis, tak ada. Hampa nak tinggal sikit ke, sampai usia berapa hampa nak tinggal, sign. Orang yang dah pencen pun dia pun masih waras. Dia tahu sama ada dia nak simpan lebih lama ke atau dia nak pakai duit tu ke. So tak payahlah nak kata tak ada ini kan nampak juga pencarum. Tak ada. Tak ada cerita kebaikan dekat sini. Ini duit mereka. Ini duit kami sebagai rakyat Malaysia. Bukan duit hampa. Jadi tak payah duk cerita kebaikan. Kebaikan tu diri kami sendiri boleh fikir apa baik untuk kami, apa tak baik untuk kami. Betul tak? Berapa nak kena ada orang pihak ketiga nak kena main cerita. Nak kata ini baik, buat macam ni, buat macam tu. Hampa boleh sarankan saja. Okey, ini baik, ini apa kelebihan dia. Boleh dapat dividen macam mana kami bagi. Itu sahaja. Advice sahaja. Keputusan dibuat oleh kami sendiri. Atas duit kami sendiri. So, pastikan benda ni. Kalau ada mana-mana pihak yang dekat dengan pegawai-pegawai KWSP ni, orang yang ada talian, tolong sampaikan dekat mereka supaya perkara ni diselesaikan secepat yang mungkin. Kita tak mau ada isu lebih hangat lagi pasal KWSP lagi dah. Pasal isu ni bukan baru berlaku, bertahun-tahun. Setahu abang dah dekat 15 tahun dah cerita ni diulas kembali, diisukan balik. Masih tiada lagi keputusan yang muktamad yang diberi oleh pihak KWSP mengatakan kami tetap dengan usia ni. Tak ada. Mereka tak bagi keputusan lagi. Mereka just kata kami pertimbangkan. Apa dah pertimbangkan lagi berapa tahun? Duit orang. Melainkan kalau hampa suruh minta kami sign agreement, okay, duit hampa carum kena ambil usia 65. Kalau ada orang habis sign, then hampa boleh cakap lah usia 65 baru boleh ambil. Ini tak, dulu kami ambil hampa dah beritahu dah 55. Sekarang main-main tiba-tiba 65, tak mana dah timbul 65 ni. Betul tak? Itu sajalah. Abang bukan hangat pasal isu ni. Abang bukan jadi bengang ke apa ke, tak ada. Abang dah rasa macam isu remeh-temeh ni daripada ulang 4 tahun sekali, 5 tahun sekali. Sebab benda ni sebenarnya patut dia kena letak satu guideline. Tak, okey 55. Tak kira lah berapa tahun pun kita follow je 55. Kalau nak tambah tu, minta persetujuan dulu daripada pencarum. Jangan pandai-pandai pergi sebut-sebut ikut suka. Bagi siapa rasa apa yang abang cakap ni benda yang betul, tolong sharekan, tolong war-warkan pada kawan-kawan anda supaya mereka pun boleh lihat. Sebab ini adalah duit kita, bukan duit mereka. Betul tak? Itu sajalah malam ni abang nak cerita. See you guys. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum.